Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Untuk pelajaran ibadah kafah tahun 3 pada hari ini, buka pada muka surat 44. Ya, buka pada muka surat 44. Kita sambung dalam pelajaran berkaitan dengan mandi wajib. Kita masih lagi dalam pelajaran berkaitan dengan mandi wajib. Muka surat 44 ni yang kita akan belajar pada hari ini iaitu hikmah mandi wajib. Sebab apa kita kena mandi wajib? Apa hikmah di sebalik suruhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Islam khususnya berkenaan dengan mandi wajib? Kenapa? Yang pertama, mendapat keredaan Allah. Sebab kita nak dapat redha daripada Allah. Sebab itulah kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang kedua, supaya amalan diterima oleh Allah. Orang yang tak mandi wajib, maka segala amalan yang dia buat Allah Ta'ala tak terima sebab dia dalam keadaan berhadas. Yang ketiga, bersih, sihat dan segar. Sebab tu kita kena mandi. Orang yang mandi ni badan dia bersih, badan dia sihat dan sentiasa rasa segar kan. Yang keempat, hidup ceria. Hidup ceria. Kalau tak mandi, bangun pagi-pagi, cuba kamu tak mandi tengok. Ceria tak hidup, muka monyok je, tak ceria. So hikmah di sebalik kita kena mandi wajib tu supaya hidup jadi ceria. Yang kelima, membersihkan diri daripada bau badan. Busuk orang yang tak mandi ni. Jadi Allah Ta'ala suruhlah mandi supaya bersih diri daripada berbau badan dia kan. Yang keenam, mengembalikan kekuatan tenaga badan. Bila seseorang tu dia berhadas besar, contohnya perempuan yang datang haid, lama dia datang haid kan, mereka ni dalam keadaan bukannya tak sihat, tapi mereka dalam keadaan tak kuat. Jadi bila kita mandi semula, badan jadi kuat. Contohnya lagi, orang yang selepas bersetubuh antara suami isteri, jadi bila mandi tu tenaga balik, badan dia jadi bertenaga semula kan. Yang terakhir sekali, kenapa Allah Ta'ala suruh kita mandi wajib? Membezakan diri dengan orang bukan Islam. Itulah bezanya, itulah hikmah dia. Kenapa kita mandi wajib? Kita berbeza dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam bukan ada mandi wajib kepada mereka, entah mandi ke tak. Tapi orang Islam kelebihan dia, dia ada mandi wajib. Itulah yang membezakan. Sebab tu hari ni kalaulah kita tak mandi, kita tak mandi wajib pula apa yang Allah Ta'ala suruh, macam mana kita nak membezakan kita dengan orang bukan Islam? Kan? Sebab tu kena mandi wajib. Baik. Sambungan muka surat 45. Okey, dah habis dah sebelum ni mandi wajib kan. Kita belajar mengenai rukun, syarat-syarat mandi wajib, susunan mandi wajib, hikmah mandi wajib. Jadi muka surat 45 ni yang terakhir dalam pelajaran mandi wajib, iaitu dia ada satu lagi, mandi sunat. Sebelum ni mandi wajib, yang ni mandi sunat. Info tambahan je, mandi sunat. Apa itu mandi sunat? Mandi sunat ialah mandi yang dikerjakan oleh seseorang untuk memperoleh pahala daripada Allah. Apabila ditinggalkan mandi sunat ini, tidak menjadi masalah dan tidak dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mandi sunat ni sebab apa? Kita mandi sebab kita nak dapat pahala daripada Allah. Kalau tadi mandi wajib, mesti kena mandi. Tapi mandi sunat ni boleh, kalau nak mandi pun tak apa, tak mau mandi pun tak apa. Tapi kalau orang tu dia mandi, dapat pahala. Contoh mandi sunat ialah, apa contoh mandi sunat? Pertama, mandi sunat Jumaat, hari Jumaat. Kalau orang lelaki yang nak keluar ke solat Jumaat, kalau dia nak mendirikan solat Jumaat, dia mandi dulu sebelum pergi solat Jumaat. Dia dapat pahala sebab mandi tu mandi sunat.
Seperti sabda Nabi, Nabi kata apa? Apabila seseorang kamu ingin menghadiri solat Jumaat, maka hendaklah ia mandi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata, kalau orang tu nak pergi sembahyang Jumaat, maka mandilah. Maka mandi tersebut tu dapat pahala. Sebab apa? Sebab itu adalah mandi sunat. Kedua, apa lagi mandi sunat? Mandi sunat 2 hari raya. Kan sebelum ni kan kita sambut hari raya. Sebelum kita nak pergi semayang solat sunat hari raya tu, kita mandi dulu pagi tu. Maka mandi tu dapat pahala. Nabi kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari raya Fitrah dan hari raya Korban. Hari raya Aidilfitri pun Nabi mandi, hari raya Korban Aidil Adha pun Nabi mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang seterusnya, yang ketiga, apa lagi contoh mandi sunat? Mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram ni untuk orang yang berbuat haji. Dia nak mengenakan pakaian ihram, maka dia mandi sunat dulu, dapat pahala. Yang keempat, mandi sunat kerana wukuf di Arafah. Ni pun bagi orang yang mengerjakan haji. Bila mereka nak wukuf di Arafah, maka dia mandi dulu, dapat pahala. Yang kelima, mandi sunat selepas memandikan jenazah. Kalau orang tu dia mandikan jenazah orang lain kan, lepas tu bila dia dah habis dah mandikan jenazah, dia pun mandi dekat diri dia sendirilah. Maka mandi tu adalah mandi sunat, dapat pahala. Dan yang terakhir sekali, contoh mandi sunat apa dia? Mandi sunat solat istisqa. Apa solat istisqa ni? Solat minta hujan. Kemarau panjang, lama dah tak hujan. Kemudian kita pun mendirikan solat sunat istisqa. Sebab apa? Nak minta hujan daripada Allah. Maka sebelum melaksanakan solat sunat istisqa tu, kita mandi dulu. Mandi tersebut, mandi tu hukumnya sunat, maka dapat pahala. Ini contoh-contoh mandi sunat. Okey, baik. Untuk latihan, buat pada muka surat 46. Kamu tulis semula hikmah-hikmah mandi wajib tadi tu. Ada berapa? Tulis semula dalam kotak. Dan muka surat 47, berikan beberapa contoh mandi sunat yang anda tahu. Tadi kita dah belajar dah. Contoh mandi sunat apa dia? Tulis dekat dekat jawapan kosong, tempat kosong ni. Dan latihan muka surat 48, tulis perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Kamu kena tulis mana perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Ada 6. Jawapan dia bagi 9. Tapi yang dia minta 6 sahaja. Maksudnya ada 3 yang bukan. Tulis perkara-perkara yang dilarang. Kalau orang tu berhadas besar, dia tak boleh buat benda tu. Contohnya apa? Sebelum ni kita belajar. Orang tu tak boleh baca Quran, orang tu tak boleh sentuh Quran, orang tu tak boleh semayang. Jadi senaraikan 6 di bawah ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.